1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita walaupun duduk dekat rumah, tapi jangan lupa kita kena buat juga senaman ni. Kan, tak adalah kita belajar juga, tapi senaman tak buat pun tak boleh juga kan. Okey, sekarang Abang nak tunjuk pula. Kita kena buat exercise macam ni lompat bintang sama-sama. Jom. 1, 2, 3. Wow. Aduh. Dia tangkap pula dekat belakang ni. Mana cikgu ni? Cikgu, tolong saya cikgu. Cikgu. Jom kita tengok profil guru hari ni. Aduh, cikgu. Aduh, cikgu. Tolong saya cikgu. Cikgu, aduh, mana cikgu ni? Kremnya, aduh, kejang. Hello. Cikgu. What is this? Cikgu, tadi saya ajak kawan-kawan semua kat rumah buat senaman. Tapi lepas saya ajak diorang buat apa? Lompat bintang, cikgu. Saya yang naik bintang, cikgu. You ada warm up tak? Tak ada. Kenapa cikgu? Any exercise, anything, you kena warm up dulu. You tak warm up, terus nak main bola, terus nak lari 100 meter, mana boleh? Habis, cikgu? Body you dah sedia? Belum. Belum sedia? Tapi, aku malah nak buat, lari. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody? Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Murugan kita, yang mana saya pasti kawan-kawan semua dah tengok kan tadi profil guru kita. Ya, cikgu. Cikgu okey, cikgu. Sebelum kita nak mulakan kita punya pembelajaran kita hari ini, kita kena lakukan SOP dulu, cikgu. Yes. Yang mana kawan-kawan ingat kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Jadi Cikgu Murugan boleh gunakan dulu gel pembasmi kuman kita. Okey, dan diikuti dengan saya. Alright. Kita cuci sehingga bersih. Okey, Cikgu Murugan. Yes, saya. SOP pun sudah. Ini je yang belum sudah lagi. Sejarah mengenai bulan sabit merah, cikgu. Info sejarah. Silakan. Hari ini saya masuk Convention Geneva ke 4. Okay. Convention ini memberi kuasa semua Convention Geneva 1, 2, 3, 4 ni memberi kuasa kepada bulan sabit merah, palang merah dunia untuk protect human being, orang ramai, orang awam, askar cedera, semua. So setiap tu adalah dia punya ciri-cirinya. Yang keempat ini adalah memberi perlindungan kepada orang awam yang terjerat dalam kawasan perang, kawasan konflik. Okey. Dan ditandatangani pada tahun 1949. Mereka sedar semua ni ambil daripada pengajaran. Perang Dunia II berlaku bila? 1942, 1945 kan? Dia ambil iktibar daripada perang itu. So dia nampak ramai yang terjerat dalam perang. So kita kena beri perlindungan. So dia wujudkan Geneva Convention keempat pada tahun 1949. Dijemput semua negara datang sign dan memberi kepada dunia, askar, orang ramai, negara-negara semua supaya apabila perang janganlah mengusir, janganlah mencederakan orang awam yang berada di kawasan konflik. Contoh yang paling dekat kita ambil Singapura. Perang Dunia Kedua tetap berlaku di tengah kota. Sebab Singapura kan dia kawasan negara kota kan. So what happened? The war took place tengah-tengah bandaraya. So ramai terjerat, ramai yang menjadi mangsa peperangan. So itulah iktibar yang diambil. Satu contoh saja. Contoh macam ni ada banyak. So diwujudkan Geneva Convention ke-4. Faham Akmal? What is Geneva Convention 4? Yes, tahu cikgu. Jadi sekarang ini ramai ni murid-murid nak tahu ni. Hari ni kita belajar apa, cikgu? Adakah ianya ada kena mengena dengan saya punya lakonan tadi? Hari ni kita belajar apa ni, cikgu? Kekejangan otot. Kekejangan otot selalu kita kaitkan dengan sukan saja. Betul. Actually is bigger picture. Okey. Hari ni kita akan tengok
dia ada kaitan dengan sukan dan juga non-sukan. Tapi lebih menjurus kepada sukan. Ya. Akmal. Definisinya cikgu. Akmal? Ya. Akmal dah minta definisi, so Betul. saya bagi definisi. Silakan cikgu. Kekejangan berlaku pada bila-bila masa aktiviti yang ada kaitan dengan sukan. Ya. Yang selalunya kompetitif aktiviti lah. Kompetitif sukan. Katakan nak pergi bertanding, masa itulah dia kram. Masa itulah kekejangan itu berlaku. Sebab dia tak bersedia. Dia tak bersedia. Ada kala juga kekejangan ini berlaku secara mendadak tau. Tak disangka. Tiba-tiba lah. Tiba-tiba. That mean body mechanism dia, struktur badan dia belum bersedia. Kadang-kadang juga berlaku masa tengah tidur. Kan? Yes. Boleh jadi juga. Boleh jadi. You tanya yang sedikit tua-tua sikit lah. Berusia lah. Berusia. Okay, you can see. Kekejangan berlaku pada kaki pada waktu malam. Masa dia tengah tidur. Nanti kita akan tengok punca-puncanya, kita tengok kemudian. Definisi anda kena faham. Kekejangan yang berlaku pada mangsa, pada otot, apabila selalunya melibatkan sukan kompetitif. Okey. Jadi cikgu, kan kita dah sebut dah tadi pasal sukan Olimpik kan. Apa kata jom kita lari 100 meter cikgu? Mana boleh? Kenapa? Ini tak sampai 10 meter kawasan ni. Cikgu jangan bagi tahu diorang cikgu. Kita olok-olok je cikgu. Okey. Alright, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung dengan punca-punca dan juga tanda-tanda cikgu. Apa itu kekejangan otot. On your mark. Didik TV KPM. Didik TV KPM. 100 meter final. Gold medal goes to Teacher Morgan. Dengan masanya 1 minit. 1 minit. Lari 100 meter. Wah. Itu lari ke jalan kaki? Jalan kaki kan. Masih lagi menyaksikan apa cikgu? Co-curriculum Didik TV KPM. Baik cikgu, tadi kan cikgu dah janji dengan kami semua yang mana cikgu nak kongsikan kepada kami apa dia punca-punca dan juga tanda-tanda kekejangan otot cikgu. Yes, Akmal. Ya. Kita nak tengok mangsa, mudah kita nak memahami. Yes. Alright? Jom kita pergi. Kita Let's go. tengok mangsa sekali. Mangsa dah ada cikgu? Mangsa dah ada dah. Ini mangsa kita. Standard mangsa. Okey. Amal. Yep. Mai duduk sebelah dia. Boleh. Tapi jangan dekat-dekat Saya jauh-jauh cikgu. Okey. Okey. Tengok ni You tengok tak muka mangsa? Berpeluh? Pelau. Okey. Selalunya punca dia mengalami kekejangan otot ni kalau atlet lah. Rakan-rakan di rumah berpeluh berlebihan. So, all the garam yang ada dalam bodinya sudah keluar. Okey, itu tanda dia. Okey, peluh itu drain out the garam, keluarkan garam. Okey, siapa yang selalu alami ini? Ahli sukan. Atlet. Ahli sukan. Bijak you Okey. Sekarang kan zaman Olimpik. Ya. Faham. So, atlet ni kalau dia tak bersedia, body dia tak bersedia, inilah dia alami. Okey, you kena ingat. That's why apabila jurulatih atau cikgu PJK sebelum awak main bola, badminton, lari, dia suruh warm up kan. Kalau tidak, inilah peluh lebihan dan boleh menyebabkan berlakunya kekejangan otot. Tapi kehilangan garam dalam badan ni apabila dah keluar, dia kejang boleh berlaku di mana-mana saja dalam body dia. Boleh berlaku di bahagian paha, boleh berlaku betis dan juga tapak kaki. So, kita kena fahamlah dia punya style apa yang berlaku. So, tanda yang dia mengalami, mangsa mengalami kekejangan ialah otot mangsa menjadi ketat. Bahagian bawah ni, bahagian kita tunjukkan. Ini simulasi ya. I boleh gerak-gerakkan. The real situation jangan. Tengok, bahagian ini sebenarnya untuk manusia normal dia ni lembut tau. Lembut. Tapi orang yang mengalami kram, kekejangan ni, ini macam batu keras. Sangat-sangat keras. Okey? You boleh rasa
Ini bahagian bawah peha, bahagian bawah betis. Ini akan jadi very hard. Bila dia cramp, dia tumbang atau dia berhenti lari, you akan boleh rasa. Kenapa dia punya peha, otot bahagian otot tu keras. Itulah tanda yang very clear. Itulah kekejangan otot jadi keras. Not enough. Banyak faktor seperti garam, kekurangan garam, garam drain out because of peluh ataupun juga tidak warm up yang cukup. So, dalam keadaan ni, atlet peha, betis. Dan ingat, boleh berlaku di tapak kaki juga. Okey. Dan seperkara, macam I dah sebut tadi, while sleeping, boleh juga berlaku kekejangan. Cikgu, saya baca mengenai kekejangan otot ni kan. Kalau seseorang itu nak melakukan apa saja aktiviti, tak kisahlah jogging ke, nak main bola ke, nak main basketball ke kan. Kita pun tak boleh nak makan, contohlah kita nak pergi jogging pukul 6 petang. 5.30 kita makan. Confirm akan kita kekejangan otot. Betul ke cikgu? Itu scientifically not proven. Okey. Jadi bab makanan ni terpulang kepada body. Ya. Tapi kita tidak digalakkan makan immediately after makan you go for a game. At least 1-2 hours dah makan, baru you pergi game, then fine. Cikgu, berapa minit untuk kita nak kena lakukan warm up ataupun pemanas badan ni? Sekurang-kurangnya lah. Minimum 15 minutes you kena warm up. 15 minit 15 minit you warm up. Supaya badan betul-betul sudah bersedia untuk melakukan competitive game. Sebab badan tak warm up, dia tak bersedia. Ya, Kan? tiba-tiba je terus lari. So it's not fair for the body lah. Badan terkejut. Otot terkejut. Be specific. Otot terkejut. Akmal, nanti dalam segmen yang satu lagi, saya akan tunjukkan bagaimana kita nak merawat mangsa yang mengalami kekejangan otot ini. Saya akan tunjuk di betis, di tapak kaki, di peha, all that saya akan tunjukkan. Akmal kena tolong saya tau nanti. Tak ada masalah cikgu. Boleh ya? Habis sekarang kita nak buat apa cikgu? Sekarang kita berhenti rehat. Kita pergi minum kopi dulu. Then we come back. Kita uruskan rawatan kekejangan otot. Cikgu, nak bawa mangsa kita sekali? Mangsa baring dulu. Kita belikan air untuk kita bungkus untuk dia. Okey, cantik. Kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kokurikulum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Kokurikulum Didik TV KPM. Kita dah tahu dah mengenai punca-punca dan juga tanda-tanda kekejangan otot. Dan sekarang ini cikgu, kita nak memberikan rawatan pula kepada mangsa yang mengalami kekejangan otot. Jadi cikgu, langkah pertama, bila berlaku je cramp, kekejangan otot, kita perlu baringkan mangsa di tempat yang teduh. Banyak kita lihat tengah panas, di situ dia nak urus. Kalau mangsa tengah mengalami kesakitan, kekejangan tu panas pula. So, kita kena gunalah common sense. Kita bawa guna stretcher ataupun pimpin dia ke tempat teduh. Ke tempat yang teduh. Okey? Selepas itu, baringkan mangsa. Macam ni lah. Kita dah baringkan dah. Sekarang kita tengok kekejangan tu berlaku di mana. Okey, saya pecahkan hari ini kepada 3 3 bahagian ke peha, betis dan tapak kaki. Okey. Mari kita tengok di tapak kaki dulu. Okey, kalau tapak kaki selalunya kita tengok sini kan. Ini tapak kaki, abang. Macam ni. Kita letak tapak kaki tu pada peha first aider. Macam ni je. Okey. Kita boleh picit-picitkan macam ni. Alright. Okey. Tapi masa yang sama juga kita kena tolak kaki mangsa. Macam ni. Nampak tak? Cikgu, saya pernah tengok scene ini dekat bola cikgu. Masa bola kan. Dia tolak kaki dia. Tolak macam ni. Okey. Bila sakit tu beransur kurang, bila kita tolak,
Okey, kaki lurus tau. Kita tolak. Okey. Okey. Sakit tu akan beransur-ansur kurang. Lepas tu, kalau dia dalam posisi duduk pun tak apa, posisi baring pun tak apa, letak, lepas tu kita picit-picitkan jari-jari dia. Hujung-hujung ni ya. Kita macam ni, kita picit-picitkan. So, mangsa akan rasa lega. Okey, itu untuk tapak kaki. Okey, sekarang kita pindah pula ke bahagian betis. Apa kata saya dalam tanda-tanda? Otot tu sudah jadi keras. Kencang kan? Dia dari soft dia jadi keras. Betul. So, apa kita kena perlu buat? Okey, kita tinggikan dia sedikit macam ni. Okey, lepas tu kita picit-picitkan perlahan-lahan. Ada yang guna istilah urut, tapi yang sesuai kita picit-picitkan supaya kita dapat melembutkan otot-otot ni. Dia akan ambil masa tau. Jangan guna minyak. Tapi ingat, sebelum kita buat proses memicit ni, kita mesti dah tolak kaki ni, tapak kaki ni terlebih dahulu. Okey, ingat, kita kena tolak. Maksimum tolak. Bila you tolak, barulah kesakitan yang ada pada betis mangsa itu berkurang. Tengok, kita tolak saja kekejangan ni. Ya. Okey, kita tolak maksimum maksimum. Dia tak akan rasa sakit. You jangan worry. Okey, dah getting better, barulah buat macam ni dalam posisi ni. Lepas tu kita tolong lembutkan otot-otot yang ada di sini. Okey, otot di bahagian paha. Kita lembutkan saja. Proses dia very easy. Just macam ni saja. Slowly you buat. Jangan letak minyak apa-apa cikgu tak kan. perlu apa-apa minyak pun tak perlu. Okey, dah. Okey. Then we can communicate. Okey. Macam mana mangsa? Okey ke? Tengok. Mangsa dah tunjuk sign ini. Okey. Kalau mangsa, kalau dia nak minum ke apa, kita boleh bagi, tapi jangan dalam posisi baring lah. Dudukkan dia. Dudukkan dia. Dia dah confident, dia dah okey, dia dah lega, barulah kita boleh beri minuman. Okey, jadi itu saja ke cikgu rawatan untuk sekiranya seseorang itu terkena kekencangan otot? So, this is a lesson yang kita kena belajar because you akan bertugas. Bulan Sabit ini akan bertugas semasa hari sukan. Betul. Ilmu ni very basic, tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Kalau krem di tapak kaki, krem di betis, krem di paha. Ya. Seakan-akan sama, tapi berbeza sedikit saja. Dalam persamaan tu ada sedikit perbezaan. So, kita kena telitilah. Kita kena belajar teknik memicit jari-jari untuk tapak kaki. Tapi sebelum tu tolak dulu. Tolak. Maksimumkan tolak. Bila you tolak, dia memberi keselesaan pada mangsa. Mangsa rasa selesa, lega, baru picit. Okey. Lepas untuk betis, tolak. Okey. Mangsa selesa, barulah picit-picit paha. Betis dia. Betis, paha pula. Okay. Betis. Tolak lagi. Bila dia dah selesa, communicate dengan mangsa, dia dah okey, picit-picit dia punya otot-otot paha. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan juga antara kesilapan ahli bulan sabit merah di luar sana apabila mengendalikan mangsa yang mengalami kekencangan otot, cikgu? Nombor satu, saya punya pengalaman, kita selalu rawat di tempat berlakunya panas terik. Hari sukan ni panas terik. Di situ dia nak rawat. Okey, itu yang pertama. Kesilapan pertama. Kesilapan kedua, dia tengok dalam first aid box ada apa minyak. Dia cari minyak, dia sapu. Okey. Nombor 3, kita sangat layan atlet. Kalau tambah pula atlet tu very glamour punya atlet kan. Kita layan kehendak dia. Dia nak spray itu ni. Kita layan. Sebenarnya dalam keadaan ini kita yang lebih tahu. Betul mangsa juga, kena kan? ikut rontak kita. Siapa yang ada dengan kita. Berbekalkan ilmu yang ada dengan kita, style menolak dan memicit-micitkan otot, maka mangsa akan cepat pulih. You no need to worry. You no need to worry. You lembutkan otot dia. Definitely selesai. Cukuplah Akmal untuk pengurusan mangsa kekejangan otot ini. Dan cikgu, mungkin cikgu boleh bagikan rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat untuk episod kali ini. Cikgu mulakan. Terima kasih. Akmal, nilai murni yang very basic kita ambil ya. Perasaan kasih sayang terhadap
insan yang cedera. Ya. So bila mangsa you tengok kekejangan ni, dia sudah bukan setakat sakit, sakit hati pun ada. Mental pula kan? Mental stress. Ah. Pasal dia dah kalah. Ya. Dia tak boleh lari. Harapan sekolah, harapan negara, harapan negeri ya. punah begitu saja. So kita kena lebih empati lah, lebih sayang pada mangsa. Ingat, mangsa berada dalam situasi macam mana. So you have to be very tolerant with him. Yap. Itulah dengan kita jalankan, kita amalkan nilai-nilai ini, maka cepatlah mangsa pulih dalam hati yang lega. Yeah. Boleh, Akmal? Boleh, cikgu. You ada panggil ambulans ke? Oh, sudah sampai, cikgu. Sebelum kita nak bawakan mangsa kita ke rawatan seterusnya, cikgu, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada murid-murid di luar sana yang telah setia bersama dengan kami selama setengah jam ni. Kalau nak tahu apa lagi yang Cikgu Muruga akan kongsikan kepada anda, Didik TV KPM. Saya Akmal Azri. Bye. Jom, cikgu, kita angkat mangsa.